Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Jom belajar bersama Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kemasan Skudai, Johor Bahru. Okey, untuk kali ini cikgu nak ajak semua pelajar untuk menjelajah jelajah fakta bab 2 dalam semester 2 dengan tajuk aspek perundangan perniagaan ya. Sebelum ini cikgu dah kongsikan part pertama hingga part ke-6 untuk tajuk ini ya, tajuk bab 2 aspek perundangan perniagaan ya. Boleh rujuk di channel YouTube Asmah binti Yunus MOE ya. Jadi hari ini cikgu nak ajak anda untuk menjelajah fakta. Jadi kalau anda ulas kembali atau ingat kembali, dalam bab 2 ini ada dua subtopik besar iaitu berkenaan dengan Akta Kontrak 1950 dan juga Akta Jualan Barang-Barang 1957 ya. Okey, jadi kalau fakta ini biasanya kita akan katakan terbahagi kepada dua iaitu fakta khusus dan fakta tidak khusus ya. Dan kalau anda perhatikan sukatan juga untuk bab 2 ini hanya terdapat dua fakta ataupun dua bahagian fakta khusus ya, iaitu kedua-duanya merujuk kepada elemen, iaitu elemen Akta Kontrak 1950 dan juga Akta Kontrak Akta Jualan Barang-Barang 1957 ya. Tapi cikgu nak ajak anda semua untuk menjelajah keseluruhan fakta-fakta yang terdapat dalam bab 2. Jom kita teruskan. Kita mulakan yang pertama iaitu elemen kontrak ya. Terdapat 5 elemen kontrak. Yang pertama tawaran, yang kedua penerimaan, yang ketiga balasan, yang keempat niat, yang kelima ketentuan dan yang keenam, okey apa tu yang keenam? Siapa ingat? Okey, yang keenam adalah keupayaan. Okey, kita teruskan. Okey. 4 syarat tawaran. Okey. Terlihat yang pertama, tawaran mestilah jelas, lengkap dan muktamad. Yang kedua, tawaran perlu dibuat kepada pihak tertentu. Yang ketiga, tawaran perlu dibezakan dengan pelawaan tawaran. Yang keempat, tawaran yang dibuat perlu dikomunikasikan. Okey, kita pergi. Yang seterusnya, penamatan tawaran. Okey, ada 4 perkara yang menyebabkan sesuatu tawaran itu tamat. Yang pertama, pembuat tawaran membatalkan tawaran sebelum penerimaan dibuat. 2. Penolakan tawaran oleh penerima tawaran. Yang ketiga, luputnya waktu tawaran. Dan yang keempat, kematian atau ketidaksiuman pembuat tawaran. Okey. Harap pelajar-pelajar jelas tentang ini ya. Okey. Mari kita teruskan. Seterusnya, syarat penerimaan ya, atau di setengah buku disebut elemen penting penerimaan. Sama juga tadi seperti syarat tawaran disebut elemen penting tawaran. Okey, terdapat 5 syarat penerimaan. Yang pertama, jelas, pasti dan tidak bersyarat. 2. Dibuat secara biasa dan munasabah. Ketiga, penerimaan mestilah dikomunikasikan. 4. Penerimaan dalam jangka masa yang munasabah. 5. Penerimaan lengkap sebaik saja pembuat tawaran mengetahui dan menerimanya. Seterusnya, kita jelajah fakta mengenai syarat balasan ataupun elemen penting balasan ya. Ada 5 semuanya. Pertama, balasan mesti mempunyai unsur timbal balik. Kedua, balasan tidak semestinya berpadanan.
Ketiga, balasan semestinya sah di sisi undang-undang. Keempat, balasan tidak semestinya datang daripada penerima janji. Dan kelima, balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang. Seterusnya, syarat keupayaan ataupun elemen penting keupayaan. Ada 3 ya pelajar. Yang pertama dewasa, yang kedua berakal sempurna, yang ketiga tidak hilang kelayakan. Pengecualian berkontrak di bawah umur 18 tahun ya, maksudnya bagi perkara-perkara ini atau perjanjian ini walaupun seseorang itu berumur 18 di bawah 18 tahun mereka boleh berkontrak ya. Okey. Kontrak mengenai apa ya? Okey, yang pertama kontrak keperluan hidup, kedua kontrak beasiswa dan ketiga kontrak insurans. Jom kita teruskan jelajah ini. 5 faktor kontrak batal ya. Okey, kita masih lagi di bawah tajuk Akta Kontrak 1950 ya. Okey, terdapat berapa tu? 5 faktor kontrak batal. Yang pertama, dilarang di bawah undang-undang. Kedua, bersifat mengecewakan mana-mana undang-undang. Ketiga, merupakan fraud atau penipuan. Yang keempat, mendatangkan bencana terhadap diri dan harta benda orang lain. Dan yang kelima, tidak bermoral dan bertentangan dengan kepentingan awam ya. Jadi cikgu nak ingatkan semasa anda mendengar ya ataupun menonton, buatlah catatan ya ataupun anda sama-sama melontarkan suara bersama-sama cikgu ya ataupun anda dengar dan catat. Okey? Okey, kita teruskan kepada 5 cara pelepasan kontrak ya. Okey, yang pertama dengan persetujuan semua pihak yang terlibat, kedua dengan pelaksanaan, ketiga dengan kemungkinan, keempat dengan tiada kemungkinan dan yang kelima dengan penguatkuasaan undang-undang ya. Perhatikan dengan fakta yang ketiga dan keempat ya. Jangan silap, sebut betul-betul dengan kemungkinan. Yang keempat, dengan tiada kemungkinan. Fakta untuk 5 jenis remedi ya. Okey. Jadi, apa yang pertama adalah ganti rugi. Yang kedua, menamatkan kontrak. Yang ketiga, injaksi. Yang keempat, kuantum meruit. Dan yang kelima, pelaksanaan spesifik ya. Saya ulang, yang keempat, kuantum meruit. Dan yang kelima, pelaksanaan spesifik. Okey, jangan ke mana-mana, kita teruskan. Seterusnya kita lihat syarat tersirat Akta Kontrak Jualan Barang-Barang 1957 ya. Maksudnya ni telah masuk kepada subtopik besar yang kedua iaitu Akta Jualan Barang-Barang 1957. Okey, ada 5 syarat tersirat. Yang pertama, syarat tersirat mengenai hak milik. Yang kedua, syarat tersirat mengenai masa pembayaran. Yang ketiga, syarat tersirat mengenai jualan melalui perihalan. Yang keempat, syarat tersirat mengenai kualiti dan kelayakan. Dan yang kelima, syarat tersirat mengenai jualan melalui contoh dan sampel.
Okay, kita teruskan elemen kontrak jualan ya. Ada 5 ya. Okey ya. Yang pertama waranti, yang kedua keterangan, yang ketiga bebas dari kesulitan, yang keempat boleh guna, yang kelima mutu. Perhatikan betul-betul tajuk tersebut, elemen kontrak jualan. Okey, di awal tadi kita ada elemen kontrak. Alright, okey, kita teruskan. Okey, pelajar sekalian, fakta yang terakhir untuk kali ini adalah berkaitan dengan waranti tersirat ya. Waranti tersirat ini merupakan ataupun waranti itu adalah merupakan salah satu daripada elemen kontrak jualan ya. Okey, jadi kalau anda perhatikan waranti ini sebenarnya dia ada waranti nyata dan waranti tersirat ya, tapi yang kita kaji hanya waranti tersirat ya, iaitu terbagi kepada dua ya, iaitu pemilikan aman dan juga barang bebas dari cagaran atau bebanan ya. Okay, yang sebelum ini anda ada belajar syarat tersirat ya, syarat tersirat dan syarat tersurat. Yang kita kaji adalah syarat tersirat. Yang ini waranti tersirat ya. Cikgu harap pelajar jelas tentang perkara itu. Okey. Jadi kita akhiri ya jelajah fakta kali ini. Setakat ini iaitu jelajah fakta untuk bab 2 aset perumbangan perniagaan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam jelajah fakta dalam bab yang lain pula untuk masa akan datang ya. InsyaAllah. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat mengulang kaji pelajaran. Sekian, terima kasih.